Ramai je yang masa sekolah dulu nampak macam lembik, sekarang dah jadi askar. Yang nampak macam hero tu tak ke mana. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Aku Fakin Tokai. Welcome to my channel. Kita sembang santai cerita tentang tentera. Dalam video kali ni aku nak ceritakan kepada korang peluang untuk memasuki tentera. 2-3 hari ni aku tengok laman Facebook milik Angkatan Tentera Malaysia, Tentera Darat, Tentera Laut dan Tentera Udara sedang giat menjalankan promosi pengambilan pegawai kadet graduan. Jadi, dalam video kali ni aku akan ceritakan kepada korang apa itu skim pegawai kadet graduan. Skim pegawai kadet graduan ni adalah pengambilan pegawai tentera di kalangan graduan-graduan yang telah memiliki ijazah. Maksudnya korang yang dah grad daripada universiti luar dengan ijazah sarjana muda kepujian layak untuk apply skim pegawai kadet graduan ni. Aku akan go through apakah kelayakan dan keperluan-keperluan untuk korang apply untuk skim ni. Jadi kepada korang yang dah grad tu tapi belum bekerja, PTPTN punya surat suruh bayar balik pun dah sampai, ini peluang korang. Ataupun yang memang dah dapat kerja tapi kerja tak sepadan dengan kelulusan. Dah grad kan, ijazah sarjana muda kepujian tapi belum dapat kerja yang sepadan, kerja kerani, kerja kilang, ramai je macam tu. Jadi ini peluang korang untuk apply juga. Yang belum bekerja ke, yang dah bekerja ke, selagi korang dalam lingkungan ciri-ciri yang aku akan ceritakan ni, korang layak untuk memohon. Ciri-ciri yang pertama adalah warga negara Malaysia. Mestilah kan, kalau korang warga negara Zimbabwe, tak bolehlah apply. Yang kedua, lelaki atau perempuan. Dengar betul-betul, lelaki atau perempuan. Lelaki dan perempuan tak boleh. Dia dua alam, macam Sajat, tak boleh apply. Yang ketiga, berumur tidak melebihi 27 tahun pada 30 April 2021. Berapa tarikh lahir korang sepatutnya korang kira sendirilah kan. Dah graduate kan. Nak minta jadi pegawai takkan tak arti kira. Perkara keempat, fizikal. Ketinggian lelaki minimum 1.62 meter ataupun 162 cm. Untuk wanita 1.57 meter ataupun 157 cm. Untuk berat minimum, lelaki minimum 47.5 kg dan perempuan 45 kg minimum. Dia tak ada maksimum Walaupun tidak dinyatakan berat maksimum tapi ada dinyatakan BMI. Jadi BMI korang perlu berada di dalam julat antara 18.0 hingga 26.9. Macam mana nak dapat? Dah graduate kan? Sekarang ni korang Google je calculator BMI. Kalau yang berat terlebih ke terkurang ke, ada masa lagi. Apply dulu. Tarikh tutup dia aku bagi tahu nanti. Apply sekarang dan mula bertindak. Yang perlu tambah berat tu makan. Yang perlu turunkan berat tu puasa. Syarat yang kelima, mempunyai tahap kesihatan yang baik, boleh melihat tanpa kacamata dan juga mempunyai kesihatan gigi yang baik. Benda ni dia tak cerita detail lah. Kalau korang dipanggil nanti waktu temuduga, pemeriksaan akan dibuat. Jadi yang mana ada duit tu tapi rabun sempat lagi nak lasik ni. Cerita bab rabun ni tak ada mata yang sempurna. Semua orang dia ada tahap rabun dia. Kalau teruk tu tak boleh lah. Kalau sikit tahap yang diperiksa oleh doktor tu boleh. Tapi kalau rabun warna tu memang out terus lah. Syarat yang keenam, ni syarat yang terbaru aku pernah tengok dalam iklan tentera. Melalui saringan COVID-19 dan bebas daripada COVID-19 ni. Ni baru. Of course lah sekarang ni concern pasal COVID-19. Jadi pastikan korang tak ada COVID-19. Biasanya bila dah panggil temuduga tu, sebelum melapor tu dah kena lalui saringan yang mana korang kena pergi hospital, ambil x-ray dan sebagainya. Jadi aku rasa time itulah yang akan menentukan korang kena buat saringan ni lah sebelum korang lapor pada peringkat seterusnya. Okey, syarat ketujuh, kelayakan akademik. Kelayakan akademik ni kita bagi kepada dua. Yang pertama sekali, kelayakan asas. SPM mesti mendapat kepujian dalam bahasa Malaysia, bahasa Inggeris dan matematik. Biarlah korang ada degree power sekalipun tapi waktu SPM sangkut, tak boleh. Part kedua dalam bahagian akademik ni adalah lulus ijazah sarjana muda dengan kepujian CGPA 2.7 dan ke atas. Zaman sekarang ni ramai orang pandai kan. 2.7 tu minimum lah. Kalau lagi tinggi, lagi bagus. Ke-8, ijazah sarjana muda dalam pelbagai bidang daripada universiti awam
ataupun universiti swasta di dalam dan luar negara yang diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Korang kena faham, Angkatan Tentera Malaysia ni adalah kaki tangan kerajaan. Dia ikut garis panduan Jabatan Perkhidmatan Awam, JPA. Jadi, perkara ni berkait dengan poin yang ke-9, iaitu ijazah sarjana muda korang ni, sama ada daripada universiti awam ataupun universiti swasta di dalam dan luar negara, perlulah mendapat pengesahan akreditasi daripada Malaysia Qualification Agency ataupun MQA. Macam mana nak dapatkan pengesahan? Korang boleh login ke laman web MQA tu sendirilah dan dapatkan pengesahan kos yang korang ambil tu. Kenapa perkara ni penting? Korang pun sedia maklum, sekarang ni banyak universiti kan, awam maupun swasta. Bermacam-macam kursus yang ditawarkan. Setengah kita sekadar ambil kursus sebab nak masuk universiti saja, nak dapatkan ijazah. Ijazah tu diiktiraf ke, tidak ke, kita tak siasat pun sebelum apply. Banyak yang berlaku. Masalah dia bila nak apply kerja dengan kerajaan, kelulusan yang diperlukan untuk bekerja dengan kerajaan ni lah mestilah mendapat pengiktirafan daripada MQA ni. Baru JPA benarkan menjadi kaki tangan kerajaan mengikut ijazah yang korang dapat tu. Bila tarikh tutup? 30 April 2021. Aku ulang sekali lagi. Tarikh tutup 30 April 2021. Apa yang akan terjadi lepas korang mohon ni? Kalau korang layak, korang akan dihubungi melalui email. Apabila korang dihubungi melalui email ni, korang akan dipanggil untuk sesi temuduga lah. Yang mana ada pemeriksaan kesihatan, mungkin ada ujian fizikal, biasa normal. Ujian-ujian yang normal untuk pemilihan pegawai dan anggota Angkatan Tentera Malaysia. Pusat dia kat mana? Akan dinyatakan dalam email panggilan temuduga nanti. Kalau dah lulus temuduga, korang akan menjalani latihan di pusat latihan perkhidmatan masing-masing. Kalau dapat tentera darat, pergi berlatih dekat Akademi Tentera Darat. Kalau dapat tentera laut, akan berlatih dekat KD Sultan Idris 1 di Lumut. Yang dapat tentera udara akan pergi latihan di Polis Tentera Udara. Research sikit kat mana tempat-tempat ni. Macam mana nak register? Kepada yang minat tu nak register, link ada dekat description. Korang boleh login, isi butir-butir korang dan buat persiapan sewajarnya. Masa ni lah korang nak buktikan kan. Sembang, kencang apa semua. Yang hero-hero kat kampung tu. Inilah masanya untuk korang buktikan. Join askar. Hari tu masa graduate, mak bapak dah beritahu orang kampung lah anak keluar universiti. Sekarang orang kampung duk tanya nak kerja apa, pangkat apa. Yang menamatkan latihan akan ditauliahkan dengan pangkat Lieutenant Muda. Kursus apa yang layak memohon? Macam aku beritahu tadi, kursus-kursus yang diiktiraf oleh MQA boleh memohon. Tetapi bergantung kepada keperluan perkhidmatan. Daripada tahun ke tahun, perkhidmatan tentera darat, tentera laut, tentera udara ni, dia ada keperluan tenaga kerja di sini. Dia mungkin perlukan pegawai jurutera lebih ke, pegawai daripada kepakaran berbeza-beza, dari tahun ke tahun berbeza-beza. Jadi tim pemilihan ni dah yang tahu berapa banyak dia perlu ambil daripada kelulusan tertentu. Jadi korang apply dulu, mana tahu rezeki korang. Jadi sampai di sini saja video aku untuk kali ni. Kepada yang nak apply tu, aku ucapkan selamat maju jaya. Belum cuba, belum tahu. Kadang-kadang kita rasa kita tak mampu. Bila kita pergi, rupanya kita boleh buat. Ramai je yang masa sekolah dulu nampak macam lembik, sekarang dah jadi askar. Yang nampak macam hero tu tak ke mana. So, tingkatkan tekad untuk join askar ni. Kepada yang nak tonton video akan datang, boleh subscribe. Kita jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum.